Bismillahirrahmanirrahim. 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 Di antara dengan muka 382, di antara hikmah dan di antara tujuan dibangkit diutuskan Nabi SAW dan para rasul semua sananya, iaitu kerana manusia perlu kepada contoh yang baik. Manusia ni ia perlu kepada contoh teladan apa ni. Kalau tak ada teladan saat itu, ya orang ni tak semangat. Kita pertama sekali orang panggil al-insan ibnu bi'atihi. Manusia saat itu ibnu bi'atihi ialah anak kepada bi'ah, alam sekitar dia. Maknanya dia nak orang ni dia suka turut. Dia suka turut orang, lepas tu pula dia suka tiru. Dan manusia ni tabiat dia ni dia berkesan dengan orang. Contohnya kalaulah ada orang infak, orang sedekah contohnya tak saya kan. Maka orang lain tu rasa tak saya kata. Dan manusia saat itu, kalau kita nampak orang tu juruh sungguh, maka kita pun akan nak berasa supaya dia tu hati nak juruh kau tak apa tara dia pun boleh lah, kita kata apa yang boleh buat lah. Sebab tu manusia saat itu dia perlu kepada contoh. Lepas tu pula apabila Nabi SAW contohnya, jadi kita ni kadang-kadang kita berasa supaya kita tak boleh nak buat, tak agak nak buat. Kita berasalah tu kita ni tak mampu nak buat, tapi ternyata bila kita tengok orang tu boleh buat juga, maka kita pun boleh buat juga. Ialah tu orang tu dia semangat. Lepas tu pula dia nak tengok kepada ketua pemimpin sama. Pemimpin ketua ni sama. Kalau pemimpin sebab pemimpin pengaruh saat ni, maknanya berkesan. Bila kata ya saat ni tu orang hebat, maka orang bawah ni hebat juga. Ya gitu. Sebab tu kita ni di antaranya kita perlu pada contoh-contoh. Akhlak. Akhlak dan contoh teladan saat ni. Dan manusia saat itu, kita tengok Tuhan ni, Tuhan puji Nabi, tak ada puji semaya banyak, tak ada puji puasa banyak, tak ada puji amal ibadat banyak, tapi Nabi puji akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ala khuluqin azim, di atas akhlak yang besar. Akhlak yang besar Nabi SAW. Lepas tu pula apabila Nabi ni, iaitu Tuhan puji akhlak. Dan ada hadis Nabi SAW, ada orang tanya Nabi an aktsari ma, tanya Nabi an aktsari ma yudkhilun nasul jannata, daripada amal yang banyak menyebabkan orang masuk syurga tu. Nabi jawabnya, sahabat tanya, Nabi kata taqwallah, takwa, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pulanya iaitu takut pada Allah. Yang keduanya itu husnul khuluq, iaitu perangai molek, perangai yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sebab tu akhlak ni besar benalah. Dan Tuhan sebut laqad kana lakum fihim uswatun
liman ka uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya itu contoh teladan yang baik. Nah, sebab tu contoh ni besar nak. Nah, ulaikal ladzina hadallahum. Ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu ialah ulaikal ladzina hadallah. Mereka itu orang Tuhan tunjuk fa bihudahum muqtadi. Dan maka hendaklah turut bihudahum dengan petunjuk mereka. Nah, dan banyak ayat-ayat yang menunjuk di atas bahawa kita ni perlu pada contoh lah. Kalau kita contoh ni ada dua perkara sebab kita perlu pada contoh. Pertamanya kita nak tahu cara dia buat sana itu. Nah, cara hidup Nabi SAW. Dan dua perkara dalam kita perlu pada contoh ni sebab dua perkara. Pertama kita nak tiru buat kerana kita tak erti. Sebabnya supaya dengan Nabi SAW, Nabi kata sallu semaya olehmu kama raaitumuni usalli, supaya aku semaya khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku tu ibadat-ibadat kamu. Jadi waktu tu hak kita nak tiru betul, nak tiru ya semaya, Nabi puasa, lahana semua ni kita tiru Nabi SAW. Yang keduanya iaitu kita nak pengaruh. Nah, contohnya kalaulah tok guru hak warok misal, maka waktu kesal jadi anak murid tu warok. Sebab itulah Sayyidina Umar Sayyidina Umar ni radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni ya tak ada orang panggil dunia ni tak ada sekibuk lah, tidur lah lepas tepi sejik, orang tawaduk rendah diri Sayyidina Umar. Lepas tu pula orang yang tak ada langsung dan orang adil sungguh. Bila sebab tu nak cari orang lain ni pun tak boleh lagi. Dan mahal lain di fasik terdengar ustaz-ustaz ada royak lah kecil masalah hurriyah ni kecil masalah bebas. Pecah hati petai itu hak Rusia dia kata, tapi masalah bebas itu kata-kata Sayyidina Umar tu siapa lah ni, mata ista'badtumun nas, bila kamu nak hamba ke orang, waqat waladat ummahum ahrara, sesungguhnya mereka itu tu dilahirkan oleh ibu mereka, oleh mak mereka ahraran, dalam keadaan bebas, merdeka, bebas, tak ada jadi hamba siapa. Dan sebab tu nak ayat kata satu ketika iaitu berlaku di antara anak Umar bin As di Mesir, dia tewas kuda dengan Al-Qubti. Qubti ni orang Kristian. Bila tewas kuda ni ya Allah, anak Umar bin As ni jadi puan lah, jadi gubernur, panggil wali di Mesir. Lepas tu yang ambil apa hotel yang duk bawa tu ya apa ni hotel orang Qubti. Qubti ni orang Kristian ada di Mesir saat itu. Jadi dan dia tu baik kata-katanya mana kata dia ni anak orang Tebel, anak orang apa gitulah. Akhir sekali kau orang Qubti saat itu pergi ngadu kepada Sayyidina Umar di Madinah. Kalau ngadu Sayyidina Umar panggil klik mari dua-dua. Panggil Umar bin As sekali dengan anak dia lah sudah. Bila panggil klik saat itu suruh Qubti tu godeh klik. Godeh klik, dia tu godeh. Pasal suruh godeh pok pula. Tapi tak ada tak lah pok ni. Umar bin As ni suruh godeh klik. Ya godeh ni. Dari situlah Sayyidina Umar ada sebut kata-kata mata ista'badtumun nas, bila kamu saat ni duk hamba kau orang. Waqat waladat ummahatuhum, sungguh beranak akan mereka itu tu ahrara. Mak ya beranak tu itu dalam keadaan bebas. Sebab tu pengaruh panggil pengaruh kepada orang bawah.
Tak kira lah kata kalau raja, kalau apa sahajalah dah, kalau pemerintah semua itu ketua warok sungguhnya wak orang bawah itu jadi keseh habis kata. Tengok ketiga muka 383 tabiat wahyu, orang panggil tabiatul wahyi, jenis-jenis wahyu. Nah, jenis-jenis wahyu dan wahyu ni ialah iaitu i'lamu minallah, iaitu pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pemberitahuan yang yakin untuk para rasul saat menyampaikan, sama ada suruh dia menyampaikan atau tidak. Tapi wahyu saat ini iaitu Tuhan wahyu kepada nabi kita, wahyu pada para anbiya. Sebab tu jenis-jenis wahyu ni gapo. Jadi kita nak kena tahu wahyu ni apa dia pada lugah. Tengok bawah. Sebab wahyu ni kita kena ngaji juga. Besar bab wahyu ni. Sebab wahyu saat itu dia nak orang panggil tua ciwat benda nak suluh. Jadi hitam putih. Di antara nabi ni adakah nabi saat itu adakah nabi sungguh atau tidak? Dok je wahyu. Dan wahyu ni orang-orang orientalis atau orang mustasyriqin, orang-orang mustasyriqin saat itu mari nak wak dah cari bocor, mari nak wak orang saat itu keliru tu oleh masalah wahyu saat ni lah. Sebab tu orang orientalis ada setengah saat itu kata wahyu saat itu bukan wahyu pada Allah, kata ilham contohnya. Dan ada setengah ni kata nabi khoya, ada setengah kata nabi saat itu sebab duk merenung lama, dah duk fikir lama, kali tubik jadi Quran dan sebagainya. Dan sebab tu kita kena ngaji hal wahyu. Hal wahyu dan apa ni hak kita jelasnya iaitu kita kena ingat gini bahawa sejarah Nabi SAW, sejarah Nabi ni tak ada dalam sejarah dunia ada seorang manusia orang tanda kehidupan dia, tanda sejarah kehidupan dia seperti tanda Nabi kita SAW. Tak ada dalam dunia ni orang hak ditanda sejarah hidup dia dari budak sampai wafat. Lepas tu tak ada orang dalam dunia ni hak orang tanda kata-kata dia, kecek dia, dan tak ada orang hak hidup saat ni perpoi buka semua dalam hidup dia, tak ada. Malaikat Nabi SAW. Nabi saat itu orang hak perpoi semua. Dan bila perpoi semua saat itu orang hak buka semua, tapi tidak ada kritik, tak boleh nak cari bocor dan tak boleh nak cari tamnik, nak cari benda-benda yang ada pada Nabi SAW. Tak boleh buat kecek tak boleh. Sebab orang ni biasa kalau petang nanti pergi kat besar-besar ni tu biasa kat habis ni tak royak, alai rumah tak royak, alai tas katil tak royak. Hak apa lagi tak royak panggil benda-benda ni. Lepas tu pula benda kecil-kecil, benda hak dalam rumah lah dia tak royak. Sebab orang ni orang panggil kulikal insanu dha'ifa, dijadikan manusia dalam keadaan dhaif, lemah kan. Kita yang nampak hak di batang tu di besar-besar hebat tapi kok lemah kadang-kadang. Nabi ni ya baik nak tahu kadang-kadang lemah orang panggil. Sebab lemah dia tengok tak orang jatuh ni hebat kadang-kadang dah. Api duk kali sungguh baik ni tahu ni. Dah. Dia tahu. Dak orang jatuh pun tahu juga. Ada orang tino pula tahu ni. Jangok dak uti wadu, dak sungguh dak dah. Porong apa juga dah. Sebagainya. Jadi benda-benda tu ada orang panggil kelemahan, ada kelemahan lah dah. Tapi biasa orang tak royak benda tu. Orang tak royak. Royak sejarah ni royak hebat-hebat, benda-benda orang tak tahu tak royak. Tapi dak Nabi SAW ambil daripada budak lagi. Orang tulis semua. Kau masa budak gitu semua. Kau masa muda dia, kau masa semua. Dan Nabi pun royak. Kau masa ya gitu semua royak. Ini tanda kata dia ni perpoi dalam kehidupan dia. Nabi SAW terbuka sangat. Dan apa ni, lepas tu pula yang kedua pula kita tengok Quran ni dah. Quran ni wahyu ni tak ada Quran dan tak ada wahyu hak
turunkan di dunia ni, nah, tanda serupa dengan tanda Al-Quran Karim. Jadi Quran ni ada 1200 63 ayat dah. Tak silap kak. Jadi semua saat itu ayat-ayat Al-Quranul Karim ada semua saat itu. Ada tanda semua kata ayat ni turun sini, ayat ni turun sini, sebab orang tu, sebab orang ni, semua saat ni ada tanda. Hari tu, piye tu, jadi ada tanda semua. Dan tak ada kitab di atas dunia ni orang hafal banyak sekali. Lepas tu tak ada kitab di dunia ni ambil daripada orang dulu turun pada orang dulu saat itu dengan mengapa? Dan dengan tulis sekali. Ya ada catat tulis, lepas tu pula ada dengan mulut Syafawi lagi. Hak ngapa dengan mulut tu lebih banyak daripada hak tulis. Jadi orang kata memang mukjizat sungguhlah kalau kira kau. Makna kata wahyu Quran ni memang kitab al-haq. Quran ni kitab yang benar sungguh, hak sungguh. Kerana tak ada dalam dunia ni semua kita tengok jadi mukjizat. Sebab tu betul wahyu ni lah penting besar sekali. Tuan nak tunjuk kata sama ada nabi ni jadi diwahyu atau tidak, tengok sini. Tengok betul wahyu. Sebab tu orang Kristian atau mustasyrikin dia berusaha nak supaya mengelirukan orang Islam tentang masalah wahyu. Jadi ulama dalam bab kitab akidah ada sebut tentang masalah wahyu. Tabiat wahyu ni kalau kira pada lugah saat itu ialah mana al-iman, mana isyarat. Atau wahyu mana al-isyarah as-sari'ah, ialah isyarat yang cepat, atau al-ilham, orang panggil ilham. Tengok Tuhan sebut dalam Quran makna wahyu pada lugah, fa kharaja ala qaumihi, Nabi Zakaria dia keluar dari atas minal mihrab, daripada mihrab, fa auha ilaihim, maka dia pun isyarat kepada mereka ansabbihu bukratan wa ashiya, dia suruh tasbih pagi dan petang. Ini dengan makna isyarat. Itu pada lugah. Dan ada juga wahyu dengan makna makna iman, iaitu isyarat juga. Ya Tuhan firman Tuhan sebut auha rabbuka ilan nahli, Tuhan wahyu kepada an-nahli madu, labah madu. Apa wahyulah no? Mana kata Tuhan iman anittakhidhi, isi masuk dalam tubuh dia saat itu. Jadi satu tabiat anittakhidhi minal jibal, hendaklah jadi kepada bukit buyutan, jadi rumah juga sare-sare, wa minasyajar, jadi rumah-rumah iaitu buat sare-sare pada gunung-gunung, dan wa minasyajari, dan daripada pokok-pokok, wa mimma ya'rishun, dan juga pada bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Jadi Tuhan ni we ada madu saat itu gitu buat sare ke apa, isyarat Tuhan iman, Tuhan isyarat. Seolah kata orang panggil wahyu juga. Jadi tabiat yang ada pada madu. Dan Tuhan sebut mana ilham. Ilham ni mana isyarat jugalah. Dia tunjuk ilham saat ni mana tunjuk buat nampak kau tu syaitan seperti tu. Mana wahyu juga, wa inna syayatin, semua syaitan la yuhuna ila awliyaihim. Syaitan tu wahyu kepada orang-orang yang wali, kepada pengikut-pengikut dia, liyujadilukum, supaya mereka itu berhujah, berbantah dengan kamu. Wa in ata'tumuhum, dan jika kamu saat itu taat kepada mereka, innakum la musyrikun, sesungguhnya kamu juga akan jadi orang musyrik. Halah tu. Cuma hak ni saat itu orang panggil wahyu pada lugah. Ada pun wahyu pada istilah. Wahyu pada istilah tu apa? Iaitu i'lamun minar rasul. Tengok muka 344. I'lamun minar rasul, iaitu pemberitahuan daripada rasul, awin nabiyyi, atau pada nabi, al-ilm al-yaqin, akan sebagai pengetahuan yang yakin,
al-qati'a yang putus bima a'lamahu Allahu bih, dengan apa yang diberitahukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'lamun minar rasul, penyampaian daripada rasul atau nabi ini akan ilmu yang putus dengan bagai hak Tuhan tahu pada dia. Tu orang panggil wahyu. Tuhan Quran contohnya nabi apa ni nyampai kepada kita dengan bagai hak Tuhan tahulah. Itu makna wahyu. Jadi wahyu ni pertamanya bahawa wahyu tu berita dari Tuhan. Dan khabar pada Tuhan yang menutupi ilmunya dengan tiap-tiap suatu. Tuhan sebut wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan seperti demikian itu kami wahyu kepada engkau ruhan min amrina, akan Quran ruh ni. Quran daripada kami lah. Digelar Quran juga dinamakan ruh. Ma kunta ma tadri, yang engkau tidak mengetahui, tak pernah mengetahui mal kitab wal iman, apakah kitab dan iman sebelum ni. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi, tetapi kami jadikannya cahaya nahdi bihi man nasya, yang kami tunjuk dengannya mereka kami kehendak min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau saat itu latahdi, engkau saat itu akan tunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang betul. Dan kedua, kita tengok muka 385 saat itu, bahawa Rasul atau Nabi menerima berita Tuhan, khabar pada Tuhan, wahyu itu, sedang Nabi atau Rasul ketika menerima wahyu itu adalah ia lengkap dan sempurna, pikiran dan perasaan hati. Jadi wahyu ni bukan khayal, bukan apa dak. Ketika Tuhan turun ke wahyu tu, Nabi itu duduk dalam keadaan sempurna akal. Sempurna akal. Sebab Tuhan sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bertutur kata pada hawa nafsu, in huwa illa, ia tidak ada ia illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebab tu poh yang Nabi kecek semua saat itu wahyu semua. Tu. Jadi ketiga kita tengok bahawa apa yang diwahyu sama ada kalam atau makna yang berlakunya dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalan ilmu yakin putus dengan kesahihan penerimaan tersebut kepada Allah, di mana tidak ada mana capus sedikit pun dengan keraguan. Jadi wahyu ni kita kena ingat, tak ada Nabi tak ada kata syok ke, atau Nabi saat itu koya ke, atau Nabi saat itu puasa sama-sama, tidak. Semua saat itu cerak, cacin, jelas turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Tuhan sebut laqad ja'akal haqqu mir rabbika, sesungguhnya datang pada engkau saat itu, datang pada engkau ni al-haq, yang benar, perkara hak sungguh, mir rabbika, daripada Tuhan engkau, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau saat itu jadi daripada orang-orang yang ragu-ragu, rasa syok, tak ada. Itulah kita ayat kata wahyu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu saat itu iaitu Tuhan tahu sama ada dia ada tiga bentuk. Tengok muka 380 ni. Tuhan sebut bawah ni, wa ma kana lil basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak ada bagi manusia an yukallimahullah, bahawa bertutur kata dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, illa wahyan, melainkan wahyu, au min wara'i hijab, atau Tuhan buka hijab, sekat di antara Allah dengan Nabi, maka Nabi dengarlah bila Tuhan buka hijab. Au yursila rasula, atau Tuhan hantar Rasul fayuhiya biiznihi, maka dia pun wahyulah
dengan izinnya ma yasha, apa yang dikehendaki, innahu alimun hakim. Sungguh Tuhan Aliyun maha tinggi, hakim maha bijak. Sebab tu ada 3 cara untuk perhubungan. Boleh nak nak ada kecek dengan Tuhan saat itu melalui 3. Pertamanya iaitu wahyu yang turun saat ini. Wahyu saat itu iaitu turun, kadang-kadang dia saat itu turun dalam keadaan dia turun pada kadang-kadang Nabi saat itu peluh sampai ke dahi, pucak sebab apa pucak saat itu? Kerana kata-kata Tuhan kan hak Tuhan mari ni, supaya kita kalau surat san mari kita kejut kali gura. Lepas ni hak Tuhan mari, bila turun kata-kata Tuhan, maka Nabi saat itu pucak. Dan Nabi saat itu nak kena amalkan semua kan, apa hak Tuhan suruh kan. Lepas tu kadang-kadang peluh tu baik dahi ni. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha ada sebut satu ketika Nabi tu Nabi duk letak apa ni orang panggil letak kepala ke atas pohon Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bila letak turun wahyu tekah-tekah, Nabi duk takung gitu lebih kurang jadi beraknya lah tu bila turun wahyu kepada Nabi SAW. Sebab tu Nawawi kata itu wahyu turun direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga wahyu saat itu au min wara'i hijab, atau Tuhan buka hijab. Jadi bila buka hijab, Nabi terus dengar kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, atau Tuhan hatta seorang rasul, hatta malaikat Jibril suruh turun wahyu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alah itulah. Sebab tu dipahamkan dari ayat-ayat bahawa wahyu terbagi pada 3. Pertama, wahyu yang adalah ia bukan dengan cakapan, bukan wahyu saat itu dengan kata-kata, iaitu dengan dicampur dalam hati pada masa jaga atau tidur. Dengan Tuhan campur masuklah hati, tekah Nabi duk jaga atau tidur, di mana melengkapi wahyu yang seperti sol-sol jaras, supaya ngelocing, dering locing, bunyi ting tung tu, Nabi tu ingat dah apa Nabi terima pada Allah. Dan an-nafathu fir raw, bisikkan hati, supaya bisik hati. Dan ilham dan mimpi dan tidur. Allah tu. Dan inilah yang telah diisyaratkan pada firman Allah Taala, Tuhan illa wahyan. Ini wahyu sana Tuhan turun kepada Nabi SAW. Kedua, dengar kata-kata Tuhan tanpa melihat yang berkata. Dengar kata-kata Tuhan, dengar betul, tapi tak nampak hari. Seperti apa yang hasil pada Nabi Musa AS. Berfirman Allah Taala, falamma atangha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Maksudnya, maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, wahai manusia. Sesungguhnya aku Tuhanmu, bunyi suara saja, maka bukalah kasutmu. Kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul. Maka dengarlah apa yang aku akan diwahyukan kepada kamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku saja sembunyikan masa datangnya, supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang usahakan. Lah tu, ini pun dalil kata wahyu saat ni tu. Tuhan sebut kata wahyu saat ni. Lah tu. Tengok muka 388. Tu
ketiga tu sungguh kedua tu. Ketiga lapan-lapan. Wahyu yang adalah dengan jalan mengutus malaikat. Wahyu Tuhan kirim, Tuhan hantar malaikat turun. Nah. Oh, ketiga kena dah. Pertama, kedua dah, lepas tu ketiga. Ketiga ni wahyu dengan jalan Tuhan hantar malaikat. Ha. Ya ada seorang nama Khalifah. Nah. Al-Kalbi. Nah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ni dia malaikat, dia di antara orang nak serupa dengan Nabi. Lepas tu pula dia orang panggil orang kacak, orang handsome, orang jangak. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Malaikat turun rupa ya. Pada masa Nabi SAW, malaikat turunnya dengan rupa Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Turun rupa ya pada masa tu. Tu malaikat Jibril buat rupa ya. Jadi tu benarlah. Kalau buat rupa kita, malaikat turun rupa kita, dah benar. Ni bukan malaikat hatu tak wani nak buat rupa kita. Hatu hari tak berani nak buat rupa kita. Jadi dan hak ni lah kadang-kadang saat ni supaya hadis Jibril mau jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis Jibril saat ni buat rupa orang mari. Hadis mal iman, mal Islam, mal ihsan tu kan. Semua hadis tu Jibril buat rupa mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ada dia kenal seorang pun. Alah tu. Yang keempat, jim tu yang keempat dah. Jim tu yang keempat. Kena tak yang keempat? Bukan, tak dah. Bukan yang keempat dah tu. Jim dah bagaimana diturun wahyu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu tu turun mana? Kita telah sebut jenis-jenis wahyu yang Allah Taala turunkan pada rasul-rasulnya dan memberitahu pada mereka apa yang ia kehendaki daripada mereka dengan ilmu yakinah, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan pada perkara akan datang kita akan sebut masalah bagaimana Rasulullah menerima wahyu. Lah mana semua wahyu ni kalau kita tengoklah kitab Sahihul Bukhari. Mukhtasar Sahihul Bukhari. Mula-mula sekalinya kitabul wahyi. Wahyu sekali. Kerana apa? Mula-mula tu dia sebut kitabul wahyi kerana Nabi saat ni nak pisut kata Nabi jadi Nabi tak Nabi tetap wahyu. Sebab tu nak percaya ke tak percaya apa Nabi kata kena tengok sini dulu. Kata Nabi yang itu wahyu, maka pada ketika tu cerak atas jadi Nabi duduk situ. Sebab tu sebut kitabul wahyi dulu. Satunya permulaan wahyu adalah dengan ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Mula-mula sekalinya permulaan wahyu itu adalah dengan ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Kita ni banyak mimpi bohong lah. Tak betul aja mimpi. Ini tak mimpi hak sungguh. Imam Bukhari ada riwayat dari kitab dalam bab kitabul wahyi pada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa ia berkata awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, awal-awal barang dimulakan dengannya Rasulullah minal wahyi pada wahyu ar-ru'yas salihah atau ru'yas sadiqah, iaitu mimpi yang baik fin naumi dalam tidur, fakana la yara ru'ya, maka Nabi tak nampak sebab illa ja'at, malaikat ia datang mithla falaqis subuh, malaikat dia datang seperti cahaya waktu subuh. Nabi nampak mari mimpi nampak cahaya waktu subuh, yang datangnya dalam keadaan terang nyata, tidak ada syak padanya. Maknanya mari cerah, nampak cerah, tak ada syak. Berkata Ibnu Hajar, dan dimulakan dengan demikian supaya adalah ia permulaan dan persediaan untuk masa jaga. Mula-mula tu marilah tidur dulu. Marilah tidur. Semua sana itu mari supaya cahaya cerah.
Dah. Lepas tu pula anak ayat kata apa ni, tidak ada syak lah, cerah terang. Lah tu mula-mula perru'ya shadiqah, mimpi baik. Yang keduanya, kemudian Jibril datang dengan tiba-tiba tanpa ada perjanjian. Yang keduanya Jibril itu mari. Dan demikian itu adalah di Gua Hira. Waktu itu berlaku ketika Nabi di Gua Hira, ketika adalah baginda berulang alik beribadat padanya. Nabi dia ulang balik. Ketika disukainya dengan berkhulwah diri. Nabi pada ketika itu suka khulwah. Tak apa orang panggil dah. Maka adalah baginda beribadat waktu-waktu malam yang punya bilangan. Dan tiba-tiba Jibril memeluknya dengan kuat 3 kali. Ketika Nabi duduk di Gua Hira saat itu, masalah hadis ni Nabi royak sendiri sudah. Hadis tentang masalah ketika Nabi naik khulwah di Gua Hira, Jibril peluk, Jibril suruh baca Iqra. Nabi tamak Nabi qari'in, aku tak ada baca Iqra sampai 3 kali. Adalah perjumpaan tergempa ini memberi kesan yang besar pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda terus kembali kepada ahlinya. Nabi tak ni tu kata Jibril mari peluk suruh baca ni. Lepas tu ia klik lalu dah. Klik, sedang ia dalam keadaan tergoyang hatinya dan berkenalin dadanya. Nabi itu kenalin. Dan baginda berkata pada Siti Khadijah radhiyallahu anha, selimutlah aku. Zammiluni. Suruh selimut. Lah tu. Ini ayat atau wahyu ni. Jadi Nabi royak sosok. Sebab tu kita mula-mulanya mimpi molek. Mimpi saat itu cerah. Lepas tu pula yang kedua pula Jibril mari. Yang tiga pula kemudian terputus wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada wahyu saat itu putus pada Nabi. Kata kelnya hampir-hampir 3 tahun atau setengah 3 tahun. Dan hikmah putus wahyu itu dan terlambatnya ialah supaya Rasulullah merinduinya dan ingat supaya dikembalikan kepadanya semula. Dan supaya hilang daripadanya apa yang baginda merasai dalam hatinya. Dan supaya baginda merasai bahawa apa yang berlaku kepadanya bukannya hasil pada latihan roh. Dan sesungguhnya adalah demikian pilihan daripada pencipta Tuhan, pencipta alam. Jadi wahyu dah mari-mari itu, lepas tu putus lama. Atau setengah 3 bulan ke lama. Siapa ke Nabi saat itu? Putus siapa kerindu. Dan bila lama saat itu dia tahu bukan khoya, bukan gapo lah, bukan duk perasaan gapo dak. Hak sungguh. Tu tanda kata memang bukan khoya, bukan benda yang duk mikir lepas tu mari jadi tu dak. Mari telitak benda molek bukan sepore wak wicai bukanlah tu dak. Duk mikir kajian saja. Dak Nabi tak ada buat kaji apa kali. Bakabannya mari. Dah tu pula. Kemudian datang pula wahyu selepas sedang bagi berjalan di lorong-lorong Mekah. Lepas ada tu wahyu mari tengah-tengah Nabi dak jalan celah-celah jalan itu dah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tabainama ana amshi, tiba-tiba tengah-tengah aku dak jalan sama tu sautan minas sama. Aku dengar suara pada langit, fa izal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Maka tiba-tiba malaikat datang pada aku di Hira, jalisun, duduk ala kursiyyin, duduk di atas kursi bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Fajathatu minhu ru'ba. Maka aku gerun daripadanya rasa takut. Faraja'tu faqultu, maka aku kembali faqultu zammiluni fadaththiruni. Suruh selimut. Nabi nampak duduk di atas celah langit, tengah langit, nampak duduk di atas kursi. Dan malaikat Jibril itulah. Maka selepas Nabi suruh selimut, turunlah ayatnya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang-orang muslimun, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan akan Tuhanmu. Maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan akan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Itulah tu. Jadi ni hikam benda yang berlaku ketika diwahyukan kepada Nabi. Ya atau bukan supaya orang bukan Islam duk khayal kata wahyu tu ilham atau wahyu saknanya iaitu sebab Nabi duk mikir lama, Nabi khayal ke fikir situ, bukan. Kerana ada tercatat tulis sosok.
Yang kelima, berturut-turut wahyu dah turun kepada Nabi selepas itu. Sesungguhnya adalah wahyu turun atas Nabi SAW dalam beberapa keadaan, di antaranya bisikan dan capaklah hati. Dan di antara demikian itu juga hadis riwayatkan oleh Abu Naim. Nah, dalam Al-Hilyah kata inna ruhal quds nafasa fi ru'i anna nafasan la tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab wa la yahmilanna ahadukum istibta' ar-rizqi an yatlubah bi ma'siyatillah fa innallaha ta'ala yanalu ma 'indahu illa bi ta'atih. Maksudnya sesungguhnya Jibril membisik dalam hatiku. Gua parah. Yang salah. Aduh. Nah, membisik dalam hatiku bahawa diri manusia tidak akan mati hingga ia menyempurnakan ajalnya. Sebab itulah itu maknanya. Tentang masalah wahyu sana. Dan hadis wahyu tu panjang benarlah kalau kita tengok muka 392. Jadi ayat kesimpulannya bahawa masalah benar atau tidak Nabi SAW duduk di wahyu itulah. Kalaulah wahyu saat itu, wahyu saat itu, bila kita yakin, kita tahu tentang masalah wahyu, maka itulah tanda bahawa Nabi SAW adalah Rasul di situ. Sebab dia ada dua, dalil tak ada Tuhan ni ada dua. Pertamanya Quran, yang keduanya alam ni. Jadi masalah Quran saat ni nak pisut je Nabi itulah. Tu wallahu a'lam. Allah